Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Zamri bin Abdul Razak, bersekolah di SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak, ingin membentangkan tentang subtopik 2.1 tajuk gerakan linear. Yang pertama, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang pertama ialah mengenal pasti persamaan gerakan linear dengan percutan seragam dan cara menggunakannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan persamaan gerakan linear, iaitu V sama dengan U tambah AT, S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2, dan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Seterusnya, definisi gerakan linear. Gerakan linear adalah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Dan gerakan linear juga boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, hal laju, dan percutan. Seterusnya, perbandingan antara jarak dengan sesaran. Jarak. Jarak adalah panjang yang dilalui oleh pergerakan suatu objek dan nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Dan jarak terdiri daripada kuantiti skala. Sesaran. Sesaran merupakan jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada suatu arah tertentu. Dan nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir, dan sesaran terdiri daripada kuantiti vektor. Seterusnya, perbezaan antara hal laju seragam dengan hal laju tidak seragam. Jika bacaan meter laju malah, maka hal laju akan seragam. Jika bacaan meter laju pula berubah, maka hal laju tidak seragam dan akan mengalami percutan. Contohnya, hal laju seragam. Kereta bergerak dengan hal laju seragam kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Hal laju tidak seragam. Kereta bergerak dengan hal laju semakin bertambah kerana kadar perubahan sesaran semakin bertambah. Oleh itu, kereta telah mengalami percutan pada arah yang sama dengan arah gerakan kereta. Seterusnya, formula menentukan jarak, sesaran, hal laju dan percutan. Laju. Laju ialah kadar perubahan jarak. Jadi, jarak yang dilalui bahagi masa yang diambil, maka laju akan didapatkan. Yang kedua, hal laju. Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Jadi, sesaran yang dilalui dibahagi dengan masa yang diambil, maka akan mendapat jawapan hal laju. Yang ketiga, percutan. Percutan adalah kadar perubahan hal laju. Dan untuk mendapatkan percutan, perlulah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa perubahan hal laju. Dengan itu, jawapan percutan akan didapatkan. Seterusnya, cara menentukan jarak, sesaran, laju dan hal laju. Contoh 1. Rajah 2.6 menunjukkan pergerakan razi yang berlari dari A ke B, kemudian berpatah balik ke C. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 20 saat. Tentukan A. Jarak, B. Sesaran, C. Laju dan D. Hal laju bagi larian razi. Penyelesaiannya. Jarak. Panjang lintasan yang dilalui. AB tambah BC sama dengan 100 meter tambah 20 meter, dapatlah jaraknya 120 meter. B. Sesaran. Panjang antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pada arah tertentu. AB tambah BC. Jadi dapat 80 meter, jawapannya ke kanan. C. Laju. Laju sama dengan jarak yang dilalui bahagi masa yang diambil. Jadi jaraknya dibahagikan dengan masa lalu mendapat 6 meter per saat. D. Hal laju. Hal laju ialah sesaran bahagi masa yang diambil. Jadi, sesaran dibahagi dengan masa yang diambil lalu mendapat jawapan 4 meter per saat ke kanan. Seterusnya, cara menentukan percutan.
Contoh 3. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang daripada 7.25 meter per saat kepada 5 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kapal terbang itu? Jadi untuk mendapatkan hal laju awal dan hal laju akhir boleh dirujuk pada soalan. Jadi kalau mengikut formula, pecutan sama dengan hal laju awal tolak hal laju akhir sama bahagi dengan masa. Jadi dapatlah jawapannya dekat sini, negatif 3.5 meter per saat. Seterusnya, jangka masa detik dan fungsinya. Jangka masa detik bersama pita detik boleh digunakan untuk mengkaji gerakan linear suatu objek. Jadi terdapat jangka masa detik dan fungsinya. Fungsinya adalah alat yang digunakan untuk mengkaji gerakan suatu objek di dalam makmal. Yang kedua, terdapat 50 detik dihasilkan dalam satu saat. Yang ketiga, 1 detik adalah sela masa antara 2 titik berturutan. Dan yang terakhir, 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Seterusnya, pita detik dan cara menghitung hal laju dan pecutan dengan penggunaan pita detik. Jadi, untuk menghitung hal laju, sesaran dia sama dengan 18 cm. Masa yang diambil adalah 6 detik mengikut pita detik yang diambil. Jadi, 6 detik darab dengan sela masa 0.02 saat dan mendapat jawapan 0.12 saat. Untuk mendapatkan hal laju pula, hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi sesaran bahagi masa dapatlah jawapan 150 cm per saat. Manakala untuk menghitung pecutan pula, kita perlulah mengira hal laju awal, hal laju akhir dan masa perubahan hal laju itu dan terus mengira pecutan. Contohnya hal laju awal. Hal laju pada detik pertama. Detik pertama 1.2 cm dibahagi dengan 0.02 saat dan mendapat 60 cm per saat. Hal laju akhir. Hal laju pada detik ke-7. Maknanya detik terakhir dibahagi dengan 0.02 saat dan mendapat 180 cm per saat. Dan masa perubahan hal laju. T sama dengan 7 tolak 1. Detik bersama dengan 6 detik. 6 darab dengan 0.02 saat dan mendapat 0.12 saat. Jika mendapat semuanya, masukkan dalam formula pecutan iaitu A sama dengan V tolak U per T. Dan akan mendapat jawapan dekat sini 1000 cm per saat. Seterusnya, menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Okey, persamaan gerakan linear pertama. Pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa perubahan hal laju. Jadi dipermudahkan, dapatlah V sama dengan U tambah AT. Persamaan gerakan linear kedua. Sesaran sama dengan hal laju purata darab masa. Jadi untuk dipermudahkan, sesaran sama dengan hal laju awal tambah hal laju akhir bahagi 2 darab masa. Jadi dalam persamaannya, sesaran sama dengan 1/2 darab hal laju awal tolak tambah hal laju akhir darab masa. Persamaan gerakan linear ketiga. Gantikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi, persamaan pertama digantikan persamaan kedua iaitu S sama dengan 1/2 darab U tambah AT darab T. Jadi dipersamaankan dapatlah S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan persamaan gerakan linear yang terakhir, kuasa 2 kan persamaan pertama. Jadi persamaan pertama adalah V sama dengan U tambah AT. Jadi dikuasa 2 kan dapat V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Okey, seterusnya. Contoh jalan penyelesaian masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Contoh dekat sini. Sebuah kereta bergerak daripada keadaan rehat memecut dengan pecutan seragam 3 meter per saat. Berapakah hal laju kereta itu selepas bergerak selama 10 saat? Penyelesaiannya.
Yang pertama, kita haruslah cari kata-kata kuncinya, iaitu halaju awal. Contoh halaju awal, kejutannya, masa dan halaju akhir. Menggunakan persamaan V sama dengan U tambah AT. Dan dapatlah jawapan 30 meter per saat. Maka kereta itu bergerak pada halaju 30 meter per saat selepas 10 saat. Contoh dalam penyelesaian masalah linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Samalah seperti gambar yang pertama. Cuma masukkan kata kunci ke dalam formula. Jadi sampai sini sajalah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.